Tetapi pada tengok orang yang nazak, orang yang nak hampir mati, Allah Ta'ala kata, kalaulah hampa duduk dekat situ, tengok, perhatikan orang yang hampir mati ni, nyawanya sudah sampai ke halqum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menyebutkan bahawasanya salah satu di antara contoh yang kamu ini lemah, yang kamu tak boleh buat apa-apa, yang kamu tak boleh lari, yang kamu tak boleh elak daripada ketentuan Allah adalah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pagi ini kita akan membaca ayat yang berikutnya, 79, yang mana ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan kemuliaan, ketinggian dan keagungan Al-Quranul Karim. Jadi pada hari sebelumnya kita telah pun mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menegaskan kepada kita tentang kemuliaan Al-Quran, sehingga Allah bersumpah, dan Allah mengatakan apa yang Allah nak sumpah itu adalah perkara yang amat besar. Jadi kita sambung ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yamassuhu illal mutahharun. Arti ayat ini, la yamassuhu, yang tidak disentuhnya. Hu kat situ adalah kembali kepada Al-Quran yang karim, yang Allah letakkan di tempat yang sangat terpelihara, iaitu Laul Mahfuz. Maka Al-Quran itu yang tidak disentuhnya illa, melainkan Al-Mutahharun, iaitu makhluk-makhluk yang disucikan. Jadi ayat ini kalau kita merujuk kepada ulasan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, para ulama tafsir ramai yang mengatakan maksud ayat ini ialah yang tak disentuh itu merujuk kepada kitab, iaitu Al-Quran, dan makhluk yang Allah sucikan adalah merujuk kepada para malaikat yang berada di langit. Bagaimana pula dengan para jin, para syaitan yang mereka dahulu memang berada di langit-langit, mereka boleh sampai ke langit. Maka Allah telah menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 212, Allah telah menegaskan bahawa tiada sebarang syaitan di kalangan jin ataupun iblis itu yang boleh menyentuh Al-Quranul Karim dan juga membawa Al-Quranul Karim dan juga mendengar wahyu Al-Quran itu disampaikan daripada Allah kepada para malaikat yang menyampaikan wahyu. So boleh baca dekat surah tu Asy-Syu'ara. Jadi mulianya Quran ini sampai Allah mengatakan Al-Quran
tidak pula sekali-kali akan dibawa turun oleh para syaitan. Dan Allah mengatakan, dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu mengambil tugas itu, dan mereka pasti tak akan dapat melakukan. Bahkan kata Allah, mereka dihalang daripada mendengar wahyu yang diturunkan. Tapi kalau perkara lain, kalau berita langit yang lain, kadang-kadang ada para jin yang dia dapat dengar malaikat berbincang tentang apa. So kita telah bincangkan dalam suratul Mulk, kalau ada mana-mana syaitan yang mendengar perbincangan para malaikat di langit, maka Allah akan kenakan kepada mereka tahi bintang. Tapi kalau bab Quran, kalau Allah nak turunkan, malaikat nak sampaikan, so tidak ada mana-mana syaitan yang boleh mengganggunya, bahkan mendengarnya. Siapa begitu kemuliaan wahyu Al-Quranul Karim. Kemudian ayat yang ke-80, Allah menerangkan bagaimana Quran itu diturunkan, siapa yang membawa turun. Tanzilun min Rabbil Alamin. Tanzil merujuk kepada diturunkan secara sedikit demi sedikit. Siapa yang membawa turun? Min Rabbil Alamin, daripada Allah, iaitu Rabb, pencipta, pentadbir kepada sekalian alam. Ini bawa turun dari mana ke mana? Iaitu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. So Allah yang maksudnya Quran ini diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu ditegaskan Allah yang membawa turun ayat Al-Quran itu? Kalau kita baca ulasan Al-Imam Ibnu Kathir, kerana Al-Quran ini selalu ditohmah, dicerca, dihina, sehingga ada yang mengatakan Quran itu ia adalah syair, dia adalah khurafat, dia adalah cerita dongeng, dia adalah yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini Allah membuat penegasan, pengukuhan. Quran itu bukan datang dari Muhammad, tapi datangnya dari Allah yang mentadbir sekalian alam. Daripada ayat yang ke-79 ke-80 yang kita baca sebentar tadi, apa yang boleh kita ambil pelajaran? Al-Quran berada di Lauh Mahfuz, tidak pernah disentuh oleh para syaitan dan juga oleh iblis dan juga para syaitan, kerana Allah menjaganya. Pelajaran nombor 2, Al-Quran benar-benar diturunkan daripada Rabb, Tuhan sekalian alam. Jadi Quran yang kita baca selama ini adalah Quran yang diturunkan dari Allah. Jadi apabila ia diturunkan dari Allah, datangnya dari Allah, tentu ia mengandungi banyak hikmah. Jadi tidak sia-sia kalau kita ambil waktu 20 minit fahamkan Quran, kerana kita nak fahamkan apa yang Allah nak perkatakan, apa yang Allah bawa turun kepada kita. Lepas tu ambil pula masa tadarus sedikit, kerana kita memahami ia adalah dari Allah, dia adalah mulia. Baik, maka tindakan selepas tadabbur, teruskan untuk memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim, teruskan memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, teruskan membaca daripada hari ke hari, kerana Al-Quran itu ia turunnya dari Allah Azza wa Jalla.
Okey, setelah Allah menegaskan tentang kemuliaan Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran, maka Allah menyebutkan apakah yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Al-Quranul Karim. Okey, ayat nombor 81. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Maksudnya adalah persoalan, patutkah bihadzal hadis, kamu menganggap Al-Quran ini mudhinun, menganggap ia adalah remeh terhadap hadis itu. Maksud hadis kat situ sebenarnya adalah merujuk kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran dipanggil hadis? Hadis ni adalah sesuatu yang diperkatakan. Jadi dalam banyak-banyak kita nak berkata, kita akan berkata tentang Al-Quran, apa Allah kata, apa yang Allah nak sampaikan. So orang yang mendustakan, iaitu kalau dalam konteks surah Al-Waqi'ah, dia kembali kepada golongan kiri. So golongan kiri yang mengingkari hari pembalasan tu, maka Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tak ambil peduli apa sahaja maklumat yang diceritakan oleh Al-Quran? Dalam Al-Quran ada cerita tentang hari pembalasan. Kenapa kamu mengingkari? Kenapa kamu tak menganggap isi kandungan Quran itu penting? Kenapa kamu buat macam tu? Sedangkan Tuhan sebut tadi kan, sebelum ni kan, Quran itu datangnya dari Allah, dia punya sucinya, tidak boleh menyentuhnya malaikat-malaikat. Lepas tu pula ia tersimpan di Al-Maknun, Kitabin Maknun. Baik. Kemudian Allah memberi lagi penambahan. Kita baca ayat nombor 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Kesalahan yang berikutnya, selain daripada menganggap Quran itu remeh, Quran itu tidak ada maklumat yang penting, maka Allah mengatakan kesalahan kedua, wataj'aluna, dan kamu telah tukar, kamu telah gantikan rizqakum, rezeki kamu, annakum tukazzibun, dengan kamu mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, rezeki apa? Kepada manusia. Ambil kembali yang rezeki Allah sebut sebelum ini, yang tentang tanam-tanaman, tentang air yang turun daripada langit, tentang apa? Tentang api yang mereka manfaatkan. So sepatutnya rezeki-rezeki itu ditukar dengan bentuk rasa syukur. Rasa syukur dekat situ adalah dengan cara menerima segala maklumat yang ada di dalam Quran. So Quran kata kiamat ini benar, sepatutnya ya saya percaya, saya yakin kiamat itu benar, macam tu. Tapi mereka berlaku sebaliknya. Mereka mengambil tindakan untuk tidak menerima isi kandungan Al-Quran. Dia panggil mereka telah mendustakan Al-Quran yang dibawa turun oleh Allah. Seperti kita sebut sebelum tadilah, maksudnya ada pihak yang dia kata Quran ni bukan datang dari Allah. Ada yang menolak kerasulan, ada yang tak percaya Nabi ini adalah Rasul. Maka apa pun yang mereka buat, dia akan kembali kepada Allah.
Kalau mereka meremehkan Al-Quran, maka mereka akan meremehkan yang menurunkan Quran. Kalau mereka tidak percaya boleh hidup kembali selepas mati, maka sebenarnya mereka tidak percaya kepada Tuhan yang pemilik kepada hari kebangkitan. Kalau mereka menolak Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah, maka mereka akan menolak. Mereka akan menolak siapa? Menolak kepada yang mengutuskan Nabi SAW. Sedangkan Tuhan yang memberi makan, Tuhan yang memberi minum, Tuhan yang memberikan adanya sumber api, Tuhan yang menghidupkan. Okay, so apa pelajaran ayat 81-82 ini? Nombor satu, kita dapat pelajari pada pagi ini, orang kafir ini mereka memang meremehkan isi kandungan Al-Quran. Yang menyedihkan, orang Islam turut sama kadang-kadang memandang Al-Quran ini sebagai satu kitab yang sama macam buku-buku yang lain. Kita tak rasa takjub pun, tak ada rasa gairah pun, tak ada rasa Quran ini sangat bernilai dalam hidup. Walaupun kita tak cakap macam tu, tetapi dia dapat dibuktikan dengan masa kita dengan Quran, macam mana kita buat. Tenaga kita, umur kita, kehidupan kita berpandu tak kepada Al-Quran. Jadi kalau kita tak ambil peduli tentang Quran, tak nak belajar tentang bacaan Quran, tak nak fahamkan Al-Quranul Karim, jadi itulah jawapannya. Okey, pelajaran nombor 2. Perbuatan mendustakan merupakan ciri-ciri membawa kepada kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kita masuk kepada ayat yang ke-83. Kita nak masuk penghujung ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Bermula ayat nombor 83 ni, Allah nak bawa kita cerita tentang sakratul maut. Okay. Ayat 83, kita jumpa ke suratnya. Okay. Ayat ini Allah menyebutkan, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Okay, terjemahan ayat. Maka alangkah baiknya jika semasa apabila balaghati telah sampai hulqum, ke halqumnya, ke kerongkongnya. Apa yang sampai dekat ke kerongkong? Ini sebenarnya merujuk kepada roh yang nak dikeluarkan daripada badan. Sudah pasti dia akan keluar melalui hulqum, daripada bawah badan. So dia akan ditarik keluar sampai ke hulqum. Maknanya Tuhan kata, kalau kamu Allah bawa cerita tentang nak mati ni. Ayat 84, wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum, sedangkan kamu, hina izin, pada masa itu. Masa itu apa? Masa melihat orang yang nyawanya sudah sampai ke hulqum tu, tanzurun, kamu perhatikan keadaan orang tu. Ayat ini kalau kita baca ulasan Ibnu Katsir, ia melibatkan peristiwa ketika nak mati. Kita pernah tengok orang yang nazak, orang yang nak hampir mati,
Allah Ta'ala kata, kalaulah hampa duduk dekat situ, tengok, perhatikan orang yang hampir mati ni, nyawanya sudah sampai ke halqum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menyebutkan bahawasanya salah satu di antara contoh yang kamu ini lemah, yang kamu tak boleh buat apa-apa, yang kamu tak boleh lari, yang kamu tak boleh elak daripada ketentuan Allah adalah waktu nak mati. Pasal mati, tidak ada orang yang tak percaya bahawa Allah itulah yang kawal semua tu. Tapi kenapa bab hari kiamat kamu boleh rasa ragu-ragu pula? Sedangkan Tuhan yang sama, yang beri nyawa, dia yang sama yang akan pastikan ajal tu. Jadi seolah-olahnya Tuhan nak mengatakan bahawa cubalah elak daripada mati tu. Tengok orang nak mati tu, dia boleh buat apa? Kau ada kuasa ke? Allah kata, cuba kau perhatikan dia. Okey, jelas dalam Quran keterangan ayat ni. Okey, ayat nombor 85. Allah nak cerita, kalau tengok orang mati ni apa yang berlaku. Yang ni kita kena sambung esok. InsyaAllah moga-moga panjang umur kita. Ayat nombor 85, sebab dah 20 minit 50 saat. InsyaAllah. So kita akan ceritakan macam mana malaikat tu datang. Dan saya akan sebutkan tu kata tuan-tuan puan, malaikat yang datang tu ada 3. Bukan 3 malaikat, tapi ada 3 golongan malaikat yang datang ketika nak mati. Satu darinya adalah malaikat maut. Duduk di mana? Saya kena bagi nota tambahan, nanti saya akan bentangkan. Lepas tu bukan malaikat maut saja, ada malaikat lain. So kita akan sembang, kita akan bincangkan isu ini pada esok hari insya-Allah. Moga-moga kita dapat menambahkan rasa keagungan kita kepada ketinggian Al-Quran. Semakin hari kita rasa kita memang perlu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jangan dipisahkan dalam hidup dengan Al-Quranul Karim. Kemudian kita dapat mengetahui tentang di antara kekuasaan Allah, Allah telah mengatur tentang ajal manusia. Moga-moga kita memperbaharui taubat kita, memperbanyakkan amal-amal soleh kita. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.